Saya Ayub bin Cengah. Hari ini saya akan berkongsi tentang penjagaan kucing. Kebiasaannya daripada lahir ni, kalau ikutkan apa yang saya akan buat lah, berdasarkan home breed saya sendiri pun, first kali apabila selepas ibu dia tu beranak, saya akan bagi obat cacing dululah kepada ibu dia. Sebab obat cacing tu akan masuk melalui susu terus kepada anak-anak dia lah. Itu yang saya akan buat selama saya akan buat berperingkat selama 2 minggu sekali. And then sampai dia umur 2 bulan, saya akan vaksinkan dia lah. Dia salah satulah dia akan mencapai berat 1 kg ataupun umur 2 bulan dulu boleh vaksin lah. Kalau saya akan vaksin dalam 2 bulan lebih. Sebab bagi saya kucing ni terlalu fragile untuk vaksinkan terlalu awal. Kucing akan divaksinkan bermula daripada umur 2 bulan lah, ataupun paling-paling lewat pun 3 bulan lah. 3 bulan. Kalau kita di Terengganu ni, kita akan buat biasanya veterina akan nasihatkan kita untuk buat pada umur 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Maknanya 3 kali vaksin untuk first vaccination ni. Lepas tu kita akan pergi kepada yearly. Tetapi dalam masa yang sama, ubat cacing tu memang perlu dibagilah. Mostly kita akan dibagi ubat cacing based on dia berat dan isi padu obat cacing tu pun based on berat tu lah. Biasanya kita akan bagi 2 minggu sekali. Ataupun kita tengok juga kepada jenama obat cacing tersebut lah. Kita pun ikut recommendation daripada obat cacing, pengeluar obat cacing tersebut, supaya bagi obat cacing ni selama beberapa, based on umur dia lah. Sebab bagi saya, di bawah umur 6 bulan ni kucing terlalu fragile. Maknanya ni cakap orang kata umur yang sangat-sangat berbahaya bagi kucing di antara umur sehari sehingga ke 6 bulan lah. Sehingga ke habis vaksin. Vaccination seekor kucing ni bagi saya based on veterina mana yang kita pilih. Biasanya kalau di Terengganu ni kita akan start daripada RM25 sehingga ke 45 lah. Itu di atas pemilihan atas vet yang rasa kesesuaian diri kita lah. Kalau ikutkan, kalau macam kucing divaksin ni, tumbuh sarang dia tu menjadi cepat. Satu lagi, kita vaksin ni, sebab apa pentingnya vaksin? Sebab kita nak mencegah dia daripada terkena penyakit. Antibody bagi kucing yang vaksin dengan yang tidak divaksin, lagi mudah terkena penyakit. Biasanya immunity bagi kucing tersebut apabila divaksin tu lagi tinggi berbanding yang tidak divaksin. Bagi saya, kucing ni kita kena faham sendiri. Kucing ni adalah carnivore. Carnivore ni dia adalah memerlukan protein yang tinggi berbanding berbanding karbohidrat. Kalau kita ni more to karbohidrat lah, sebab kita perlukan tenaga melalui karbohidrat. Tapi dia orang ni memerlukan protein yang tinggi untuk survive lah. Tapi based on kucing tersebut lah. Ada kucing yang perlukan protein tinggi, ada kucing yang perlukan protein yang rendah saja sudah cukup. Tapi daripada segi pemakanan, biasanya kalau macam saya sendiri pun, saya akan bagi makan
ayam rebus, arnab, macam-macam fresh milk, macam daging ke, macam tu je lah saya akan bagi. Lepas tu daripada segi kiba pun saya akan bagi. Itu untuk raw food as a routine dia, kiba as a snack. Itu yang saya amalkan dalam penjagaan kucing saya lah. Kebiasaannya kiba yang berwarna ni mengandungi garam yang tinggi, yang mana tidak bagus untuk kucing. Satu lagi, warna tersebut pun efek kepada kucing. Biasanya akan membawa penyakit batu karang dan juga boleh menyebabkan penyakit buah pinggang bagi kucing lah. Kebiasaannya macam tu. Biasanya basic untuk kucing ni kita akan menekankan daripada segi suplemen. Suplemen ni kita tengoklah kepada apa yang kita nak. Biasanya kita akan bagi seperti multivitamin, fish oil ataupun something yang berupa yeast, lysine, more tu kepada benda-benda macam tu lah. And then suplemen selebihnya macam susu, macam-macam tu je lah. Biasanya kalau susu ni kita akan pilih susu yang free lactose. Maksud saya free lactose ni macam kebiasaannya di kedai-kedai butik-butik binatang pun akan ada jual susu kambing. Kebiasaannya, biasanya kita akan pilih tu lah. Kebiasaannya kalau kita nak buat macam tu, kita akan asingkan kucing tu. Kita jangan bagi dia bertemu mana-mana kucing. Kita bagi dia relax dulu. Biasanya kita akan bagi catnip. Catnip ni penenang bagi kucing lah. Buat macam tu je lah biasanya. Dia akan tenang dengan sendirinya. Dia akan relax, tak agresif lah. Biasanya kucing-kucing agresif ni, bila dia bertemu dengan kucing lain, dia akan stres. Kebiasaannya macam tu. Contohnya lah, kadang-kadang ada juga yang kucing yang biasanya orang yang bela dia seekor di rumah, dia rasa macam dia ni anak tunggal. Kadang-kadang macam tu lah. Dia akan jadi agresif apabila duduk di luar. Dia takut. Tu je sebenarnya. Bagi saya benda tu sama saja. Kadang-kadang ada kucing fancy ni, tengoklah kalau macam kucing fancy tu long hair dan memerlukan aircon, sama juga. Kalau even kucing jalanan ni, kucing jalanan yang seperti yang kita sebutkan ni, kadang-kadang ada juga yang berbaka. Tidak semestinya kucing jalanan ni adalah kucing kampung. Kadang-kadang bagi saya semua kucing maintenance basically-nya adalah sama sahaja. Even fancy perlu divaksin. Jalanan pun perlu divaksin kalau kita selamatkan. Kalau ubat cacing sama, makan sama. Bagi saya benda tu sama sahaja. Cuma apabila dia kucing jalanan ni duduk di luar tu, dia tidak terurus. Tu je bagi saya lah. Apabila kita buat dengan cara yang betul semua sekali tu, okey je, tak ada masalah. Maintenance bagi saya sama saja. Luka tu kita kena tengok dulu macam mana luka tersebut. Kadang-kadang kalau macam duduk dengan kita tu selama 2 minggu tu tak ada perubahan, kita terpaksa bawa pergi ke veterina untuk test. Kadang-kadang kita takut juga luka tu adalah sporo, jadi ubat sporo ni berlainan dengan luka-luka kucing yang lain. Jadi kalau macam sporo tu lebih dia boleh berjangkit di antara kucing-kucing tersebut lah. Macam di antara luka dengan luka dia boleh berjangkit. Jadi kalau bagi kucing yang terkena sporo ni, memang kita kena asingkan. Kita kena ward yang betul, bagi ubat yang betul. Even sporo ni pun boleh berjangkit dengan manusia. Tu lah yang kita perlu tekankan di situ. Sebab apa perlu ke vet ni. Kadang-kadang
Bukan tak boleh menggunakan cara-cara cara-cara tradisional. Sebab di vet, kadang-kadang teknologi di veterina tu lebih tinggi dan mudah mengesang sesuatu virus tersebut. Sebab tu saya mengambil kesempatan di sini. Jika ada sebab kucing anda sakit ke apa ke, sila bawa ke vet sebab dia orang lagi profesional. Kebiasaannya kucing sakit ni kita akan nampak lah. Biasanya tak lalu makan, murung, tak aktif, macam tu lah. Tapi kita boleh rasa benda tu. Kadang-kadang dia orang demam. Normally dia pun macam kita juga. Macam dia demam tu, kadang-kadang kita rasa telinga dia sejuk, macam tak aktif, tak nak makan. Biasanya kita akan fahamlah dia tu. Kadang-kadang kita tak tengok dalam masa sehari, dalam 2 hari, 3 hari jugalah. Sebab kita pun perlukan kepastian benda tu sakit ataupun tak. Kalau macam dia berterusan, barulah kita akan bawa ke vet. Perkara pertama bagi saya, kalau orang tu ada dah kucing di rumah, jangan terus capur kucing tu. Asingkan dia dulu, sebolehnya grooming dia dulu. Lepas tu kalau macam dia ada sakit-sakit lain tu yang tidak memerlukan grooming, rawat dulu dia, apa yang perlu dirawat. Contohnya dia fungus yang teruk, jadi perlu bawa ke vet dulu. Lepas tu tengok dalam masa seminggu perubahan dia. Kalau dia tu masih lagi teruk, lagi sekali bawa ke vet. Lepas tu grooming dia, bagi dia sihat, naik badan yang betul. Lepas daripada tu kita akan vaksin dulu dia sekali, deworm semua. Lepas tu bagi saya dia memerlukan dalam masa 1 bulan untuk betul-betul sihat untuk masuk bergaul dengan kucing-kucing lain lah. Biasanya lepas-lepas tu kita akan letak ubat kutu semua, barulah kita boleh betul. Satu lagi, kalau macam kucing tu dah capai umur dia, dah boleh mandukan, terus mandukan. Basically, nak cari ilmu kucing ni, biasanya saya sendiri pun banyak belajar melalui cat show. Sebab di cat show tu akan ada judges dan juga orang-orang lama dalam bidang kucing ni. Diorang ni biasanya tak lokal ilmu. Biasanya kalau kita tanya, dia akan bagi tahu macam mana nak buat. And then penjagaan daripada segi grooming, daripada segi pemakanan, daripada segi breeding, dia orang akan ajar kita macam mana untuk mendapatkan yang terbaik untuk kucing kita. Bagi saya cat show adalah satu medan di mana cat lover boleh ke sana. Dan bagi saya cat show ni bukan satu medan di mana high level punya kucing saja yang boleh masuk. Bagi saya, dan ramai juga yang di Malaysia ni kucing-kucing jalanan dia orang pun telah mendapat title yang tinggi dalam pengiktirafan kucing ni. Macam itulah. Tapi tak ada masalah. Bagi saya di cat show saya banyak belajar kot. Untuk menjaga seseekor kucing ni memang ilmu tu sangat penting. Sekurang-kurangnya kita tahu ilmu basic tentang kucing. Penjagaan kucing, apa yang kucing boleh makan, apa yang kucing tidak boleh makan. Lepas tu vaksinasi semua, deworm, lepas tu pemandulan. Bagi saya benda tu dah cukup untuk kita tahu ilmu tentang seseekor kucing ni lah. Bagi saya tak perlu tak perlu ilmu yang terlalu tinggi, tapi basic tu perlu ada dalam diri lah bagi untuk menjaga seekor kucing ni. Bagi saya penjagaan kucing yang betul, cukup vaksin, cukup deworm,
uh, pemandulan tu based on orang tersebut lah. Kalau macam orang tu rasa breeding lah, sebab ada orang tak memerlukan breeding. Kalau kucing tu no potential, better mandukan je lah. Tu je. Bagi saya grooming sebulan sekali dah cukup untuk dia.